InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang senantiasa tenang, tetap dengan keyakinan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, yakni dengan segala nikmat yang diberikan lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hambanya yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, Apartmen Lakeview, Taman Jasa Perwira, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan masyarakat di semua peringkat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita dah melepasi minggu yang pertama. Kalau kiraan 7 hari seminggu, maknanya kita dah melepasi minggu yang pertama. Dah masuk malam yang ke-8 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima daripada kita, qiyam kita. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Kita minta apa tuan-tuan sekalian? Kita memang digalakkan untuk meminta-minta dengan Allah. Kita minta dekat manusia, manusia ni dia tak boleh selalu-selalu, dia meluat. Dia main tiap-tiap hari minta ni, dia pun naik angin juga, dia meluat. Jadi bila kita kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan Maha mendengar, senantiasa mendengar, Maha pengampun dan suka mengampun. Suka mengampun. Allah ini Ghafir, Allah ini Ghafur. Allah ini suka sangat, dia nak mengampun dosa-dosa kita semua. Allah ni kalau boleh tuan-tuan sekalian, Allah nak suruh kita ni masuk semua masuk syurga. Jangan pula ditanya nanti, ustaz, kalau nak masuk syurga muat ke ustaz? Kan? Muat ke ustaz kalau nak masuk syurga semua? Tu dia. Ni puak-puak dungu ni pun ada juga tuan sekalian. Dia tanya soalan-soalan macam tu. Nak masuk syurga semua boleh ke? Umat manusia ni berapa trilion? Daripada Nabi Adam alaihissalam nak sampai kepada umat akhir zaman ini yang penghabisan nanti ini, kan? Macam mana? Ada orang tanya macam tu. Ya Allah, tuan-tuan, Allah kata syurga ini apa dia? Luahnya apa? Luahnya seluah langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Berebutlah kamu, berusahalah kamu mendapatkan keampunan daripada Allah yang mana luahnya, dan masuklah kamu ke dalam syurga yang mana syurga itu luahnya banyak mana? Luahnya seluah langit dan bumi. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana Allah Ta'ala nak bagi syurga itu kepada seluruh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebab itu Allah Ta'ala sediakan kepada kita Ramadan. Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini bulan untuk mencetak insan-insan yang muttaqin. Allah cetak manusia-manusia yang beriman, suami-suami yang beriman, isteri-isteri yang beriman,
anak-anak yang beriman, pemimpin yang beriman, rakyat yang beriman, raja-raja yang beriman bertakwa, rakyat biasa yang beriman dan bertakwa. Allah minta semua, Allah berikan kesempatan dan ruang peluang yang terbaik yang disediakan kepada orang-orang yang ingin merebut tawaran hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ni Maha tahu, Allah Maha kaya. Allah Taala ini khabir, halus pengetahuannya. Dia tahu semua tentang kita, ketidaklayakan kita, ketidakmampuan kita, ketidakbolehan kita. Allah Taala tahu. Maka justru oleh kerana Allah Taala tahu inilah, maka Allah Taala bagi peluang yang disediakan dengan cukup hebat. Saya bekalkan kepada tuan-tuan hadiah daripada kami, satu buku namanya Watilkal Jannah. Itulah dia syurga. Yang tuan-tuan dah dapat dah buku ni. Buku ni milik tuan-tuan, saya hadiahkan kepada tuan-tuan. Saya cetak sebagai tanda buah tangan kepada tuan-tuan. Cuma di belakang tu ada nombor akaun. Saya bukan nak jual buku ni, tapi buku ni saya bagi pada tuan-tuan. Terpulanglah kepada tuan-tuan berapa yang ikhlas yang tuan-tuan nak bagi. Buku ni tak sampai RM5, cetakan dia diterbitkan bersama Ustaz Hasnil Abu Bakar, orang panggil selalu selebriti haji yang masuk dalam TV, duduk di Batu Cave. Dia tolong buat untuk saya edarkan. Dia kata, Ustaz, cetaklah buku ni, saya tulis, saya bagi infak saja, dan mudah-mudahan orang yang menyumbang itu boleh pahala. Yang saya dapat pahala orang yang baca, dan orang menyumbang dapat pahala, apatah lagi anak-anak tahfiz Al-Quran dan yang belajar bahasa Cina di 3 buah tahfiz yang saya uruskan ini. Mereka ini dapat menikmati sedikit sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada pihak pengurusan tahfiz Mandarin itu sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan boleh tengok Allah Ta'ala sebut dalam muka surat yang pertama itu, watilkal a'udzubillahi minasyaitanirrajim watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan yang demikian itulah syurga yang diwarisi oleh kepada kamu, yang diwarisi kepada kamu disebabkan amal-amal baik, amal-amal saleh, amalan-amalan yang kamu kerjakan masa dahulu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan tentang syurga yang menjadi motivasi untuk kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi kempen terlalu banyak. Yatufu alaihim wildanun muqalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun ila akhiril ayat. Ustaz, apa nama? Dalam suratul Waqiah tu ada di tengah-tengah muka surat buku tuan-tuan tu ada suratul Waqiah tu. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة muttaqiin 'alayha mutaqabilin. Sampai habis ayat tentang ashabul yamin. Bagaimana orang-orang yang nanti di padang mahsyar ada golongan as-sabiqun al-awwalun, ada golongan ashabul yamin, ada golongan ashabul shimal, wa ashabul maimanah wa ashabul mash'amah. Golongan kiri, golongan kanan, golongan-golongan yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan nanti. Kita ni nak duduk di golongan mana? Tuan tepuk dada, tanya iman masing-masing.
Layakkah kita, tuan-tuan sekalian? Layakkah kita untuk nak terima catatan amalan di sebelah tangan kanan? Yang pastinya orang yang bakal menerima catatan amalan di sebelah tangan kanan ini, itulah dia orang yang paling berjaya. Walaupun atas dunia dia biasa-biasa saja, atas dunia ni tak ada apa sangat, dia bekerja macam biasa, dia hidupnya Masya Allah macam orang lain juga. Tapi ada masa-masa tertentu, ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat tertentu yang digrab, diambil peluang, dikebut sepenuhnya untuk menggapai rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah Taala beri dengan ujian yang begitu hebat, tapi dia sabar, dia tabah menghadapi setiap ujian. Kadang-kadang ujian datang menimpa kita semua. Ujian ni kita kena semua. Kali ni ujian, dulu H1N1, dulu SARS, dulu ada macam-macam nama dulu sebelum-sebelum ni. Yang tu tak banyak mana pun. Yang tu negara-negara tertentu saja, Ebola lah, apalah macam-macam. Yang tu ada tempat-tempat tertentu saja. Hari ni tak, hari ni kena kepada semua kita. Jadi kita hadapilah ia dengan sebaik mungkin, walaupun dipahamkan itu semua adalah perancangan daripada manusia. Ni keluar pula main doktor mana, pakar mana disebut pula tak tahu, kan? Ni geng-geng anti vaksin lah ni, duk sebarkan berita kata yang main ni pun boleh hidup lagi 3 tahun saja. La ilaha illallah. Macam-macam macam-macam cara yang digunakan. Walau bagaimanapun, kesemua perancangan manusia itu tidak akan berlaku kalau tidak mendapat perkenan daripada Allah. Allah Ta'ala restu, walaupun yang buat itu manusia. Saya dipahamkan ada berita mengatakan bahawa perancangan untuk adakan coronavirus ini sejak tahun 1999, 20 tahun yang lalu. Wallahu Ta'ala a'lam. Ini satu pandangan, dan pandangan ini pun ada asasnya, kan? Itu dia kata macam tu. Sebab tu dia kata, Ustaz, tak ada cara lain, tak ada ubatan lain, kita kembali balik kepada pengamalan kehidupan kita dalam sunnah kita. Amal balik apa yang ditinggalkan Nabi. Dia kata, demi Allah Ustaz, saya pernah duduk di Israel. Isteri saya orang Yahudi, masuk Islam, meninggal dunia sebagai seorang muslimah. Pernah duduk di kota London sekian lama, lebih 30 tahun. Pernah belajar PhD yang kedua di Tel Aviv University. Oleh kerana bapa seorang pendeta Yahudi, dia sebut begitu. Sebab tu dia kata, Ustaz, bagitalah kepada orang ramai, kembali balik, amalkan balik pemakanan yang ditinggalkan Nabi SAW. Demi Allah, kalau Ustaz pergi ke rumah orang Yahudi, di rumah orang Yahudi tidak ada makanan-makanan sebagaimana yang ada dalam rumah-rumah kita. No sweetie, no apa nama ni, tak ada lah, tak ada benda-benda manis. Yang ada atas meja orang Yahudi ada kismis, ada kurma, ada zaitun, ada za'faran, ada tin, ada khal, ada garam bukit, ada satu lagi apa? Habbatus sauda. 7-8 item ini mesti ada dalam setiap rumah bangsa Yahudi. Mereka pegang sungguh, mereka amal sungguh. Ni kita dah lah tak ada, piduk ambil pula, piduk makan pula, salah dari segi penggunaan. Dia kata, pesan Ustaz sungguh-sungguh, minyak zaitun bukan salah kalau kita minum. Ni mai kok mana pula ajaran UMC ni, kan? Minyak bukan boleh minum. Tuan pergi negara Arab, tuan pergi Eropah, pergi Barat, tuan pergi Turki, mana ada orang putih, mana ada orang Turki, mana ada orang Arab minum 1 sudu 2 sudu setiap pagi. Tak akan jumpa. Nabi pun tak suruh kita minum. Nabi suruh kita makan buah zaitun dan berminyaklah dengan minyak zaitun. Ambil bubuh atas kulit, oles-oles di atas kulit, sebab dia ejen pelembab yang sangat bagus.
Mana mungkin kita minum minyak sedangkan dalam badan kita ini 70-80% adalah air. Bila kita minum minyak, minyak itu akan keluar. Once you flush, dia pun akan flush sekali. So nothing. So yang terbaik ialah mesti diserapkan ke dalam makanan. Penggunaan dia yang betul bagaimana? Mesti masuk dalam makanan. Sebab tu kita tengok orang Turki, orang Arab, orang putih, dia buat apa? Dia buat atas salad. Dia letak atas roti. Dia bakar apa? Grill lamb tadi, dia tuang minyak zaitun. Kita goreng. Tak betul. Tak mungkin. Minyak habatus sauda tak boleh minum. Kena titik bawah lidah, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. 3 baca bismillah 7 kali, berakhiri baca selawat 7 kali. Amalkan sungguh-sungguh, insya-Allah terhindar daripada semua penyakit. Amalkan konsisten, secara konsisten. Ni kita di rumah dengan keknya, dengan biskutnya, dengan cucuknya, dengan kuih manisnya, dengan pengatnya, dengan segala makneka. Gula-gula yang terselindung, yang kita tidak nampak, yang hidden apa? Yang tersembunyi dalam makanan, dalam minuman dan sebagainya. Jadi sebab itu dia kata, Ustaz, kembali balik kepada pemakanan yang betul. Ambil minyak zaitun, bubuh atas sirih. Daun sirih tu kalau boleh makan tiap-tiap hari, insya-Allah darahnya akan berjalan dengan lancar. Gulung, pepak sirih tu. Jangan bubuh kapok. Bubuh kapok, bubuh pinang, dia boleh jadi kanker, boleh jadi kanser. Ni petua-petua yang saya belajar dan saya menuntut daripada guru saya. 35 tahun duduk di kota London, pernah menjadi pakar saraf kepada kelab bola sepak Chelsea, pernah jadi pakar saraf kepada raja-raja di sana, dan pernah merawat Ariel Sharon sewaktu beliau tumbang pingsan kali pertama selepas menjadi Perdana Menteri Israel. Sebab macam tu pengiktirafan yang diberikan kepada beliau. Hari ini beliau ada kembali ke Malaysia. Isteri dia pun dah meninggal dunia. Kalau tuan-tuan tengok dia umur dah 60 lebih, tapi tuan-tuan tengok dia macam 40-an. Sihat. Dia pakar neurologi dan fisioterapi. Subhanallah. Ini bukan kaleng-kaleng punya orang. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, terlalu banyak perkara-perkara yang boleh, yang memang Allah Ta'ala sediakan kepada kita semua. Tunggu kita saja kita nak amal ke tidak. Sebab tu dalam syurga nanti, bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ada daging, ada arak, ada susu, ada madu. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dilayan oleh pelayan-pelayan di kalangan anak-anak pemuda-pemuda yang belasan tahun. Dilayan oleh bidadari-bidadari yang tidak pernah tua. Tidak ada menopause. Dalam syurga ni kita duduk berdepan-depan. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Disebutkan begitu banyak fadilat dan kelebihan di dalam surah Al-Waqi'ah dan surah Ar-Rahman yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kempen kita semua ini untuk masuklah ke dalam syurga yang disediakan Allah. Muka surat yang kedua itu, mengapa syurga? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang orang yang mempunyai jiwa yang tenang, tetap dengan keyakinan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, serta masuklah kamu ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kamu ke dalam syurga, jangan takut, jangan bimbang, dan janganlah bersedih. Sebab tu kalau kita tengok ayat yang kita baca di akhir doa kita kan, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum
anil hamdulillahi rabbil alamin. Kan ahli syurga ni dia tak ada benda lain dah, dia alhamdulillah. Sampai masuk dalam syurga dia bukan nak kena beribadat lagi dah, ibadat cukup dah. Sebab tu Allah suruh kita qiyam, Nabi galakkan kita berqiyamul lail. Jangan bangun saja-saja tengah malam hanya sekadar nak makan sahur. Semayanglah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Walaupun kita dah lakukan salat witir 3 rakaat selepas tarawih, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam, tapi tahajud silakan. Banyak mana yang kamu larat silakan. Jangan habiskan masa kita di luar daripada masa kita di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil peluang kesempatan yang ada. Apatah lagi kita tahu ni tak payah balik kampung, mungkin tak boleh balik kampung. Bersabarlah, bertabahlah. Mungkin boleh rentah daerah saja dibenarkan. Siapa ada kampung-kampung dalam satu negeri, maka dibenarkan. Keluar daripada negeri mungkin tidak dibenarkan. Nampak-nampak gaya macam tak dibenarkan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka ambil manfaat yang cukup besar daripada tawaran-tawaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku pohon redha dan syurgamu ya Allah. Aku berlindung denganmu daripada murka dan nerakamu ya Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi nyatakan ada 4 ciri-ciri, 4 golongan pada muka surat yang keempat itu. Ala ukhbirukum biman yuharrimu 'alan nar wa biman tuharrimun naru 'alaih ala kulli hinin hayyin layyin qaribin sahlin. Ada 4 ciri ahli syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakkah kamu aku khabarkan kepada kamu 4 ciri ahli syurga ini. Yang pertama hayyin, yakni orang yang tidak mudah marah, juga tidak suka mengutuk kelemahan dan keburukan orang, dan jiwanya sangat teduh dan tenang. Jadi kalau kita ada sifat ni, Masya Allah. Ada saya jumpa orang yang subhanallah, hidupnya tak fikir lain. Hidupnya dia fikir apa lagi kebaikan yang aku nak buat untuk agama, untuk orang lain. Subhanallah. Dia kaya raya tuan-tuan sekalian. Ni bulan Ramadan ni dia taja 1000 orang berbuka puasa setiap hari. Mailah ke tempat dia di Yan Kedah. Subhanallah. Saya kagumlah tengok dia bercakap. Tuan-tuan jumpa dengan dia tuan-tuan pasti tenang. Tengok dia teduh, tenang, redup, elok je tuan-tuan sekalian. Saya pergi tempat dia tu, kawasan macam resort juga. Tapi itulah rumah dia. Rumah dia kecil je. Anak dia ada 35 orang kalau tak silap saya. Mak jangan tanyalah berapa orang, isteri jangan tanya. Tapi anak ada 35. Lu fikirlah sendiri. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, isteri pertama dia 11. Sebelah orang tu kalau tak silap saya 9 khatam 30 juzuk hafal Quran. Hidup dia tuan-tuan sekalian duduk di pondok kecil je. Dia jutawan. Saya pergi dia beberapa minggu yang lalu, pembantu dia beritahu, dia kata, Pak Ustaz, inilah rumah Pak Haji. Saya kata, ini rumah Pak Haji. Ya, inilah rumah Pak Haji. Ini rumah sementara aja. Jadi saya ni mentaliti, mindset kita mindset dunia. Saya tanya dia, rumah Pak Haji yang sebenar di mana? Kan? Saya ingat mungkin atas Gunung Jerai tu. Sebab rumah pondok dia buat tu di tepi kaki Gunung Jerai, di Yan. Dia kata rumah Pak Haji sebenar di akhirat, dia kata. Tetap bayangkan, dia sebut macam tu je. Kata inilah rumah Pak Haji, rumah sementara aja. Rumah sebenarnya di akhirat nanti. Masya Allah. Saya rasa macam ketil batu 4 kepala saya. Hidup dia Masya Allah. Hidup dia fikir apa lagi nak buat. Dia mula-mula masuk kampung tu setiap rumah hampir pasti setiap rumah satu penagih dadah. Kita duk fikir nak buat satu rumah satu hafiz Quran. Boleh jadi macam imam kita baca sedap pun cukup dah. Rasa tenang, rasa lena, rasa seronoknya. Masya Allah. Ada imam-imam yang hafizul Quran.
Dia satu rumah, satu penagih. Tong gas pun dia hilang, dia curi, dia sapu. Wayar kabel jangan cerita. Rumah kena pecah sedia-sedia. Motor pantang duduk depan rumah, hilang. Tapi setelah dia masuk, dia pegang semua tekpit-tekpit yang ada ni, dia latih mereka, dia buat bagi kerja kepada mereka. Ada yang jadi guard, ada yang kerja kilang yang dia buat. Dia pun pelik. Kampung tu semua pokok manggis. Pokok manggis yang paling banyak di kampung tersebut. Bila tiba musim manggis, dia beli semua hasil manggis yang ada di kampung tersebut. Tapi orang yang menjual boleh makan sepuas hati buah manggis yang dijual kepada Pak Haji ini. Pelik tak pelik? Dia beli semua buah manggis, tapi tuan rumah boleh makan. Cuma biji, kulit tak dalam bekas. Dia nak kulit manggis itu. Biji hang makanlah banyak mana sepuas hati yang hang nak makan. Hang jual, aku dah bayar dah duit kan hang. Kulit aku ambil. Tidak ada satu inci tanah pun yang dibiarkan kosong. Kesemuanya digunakan untuk berbakti kepada tanah. Hari ini Masya Allah tuan-tuan sekalian, satu kampung tu terang benderang. Tekpit yang merisaukan penduduk kampung pun semua dah tenang. Hari ini semua tekpit yang ada tu akan datang salat berjamaah bersama dengan beliau di kampung tersebut. Tiap-tiap hari orang kampung sujud syukur. Ni pula dia bagi makan percuma 1000 orang sehari makan buka puasa. Hidup dia duk fikir, apa lagi aku nak buat untuk agama, apa lagi aku nak buat untuk Islam. Kalau di Indonesia disebut pada saya, dia kata, Ustaz, untung Indonesia untuk Indonesia. Pesantren Pertanian Mandiri di Yogyakarta ada 500 pelajar percuma gratis. Ngajilah sungguh-sungguh, hafal Quranlah sungguh-sungguh, ambillah, belajarlah ilmu pertanian hidayah yang dibekalkan, dan bertebaranlah kamu di atas muka bumi Indonesia untuk menyebar risalah Islam itu sendiri. Dia kahwin dengan seorang Cina mu'alaf di Manado, Indonesia. Ada isteri dia seorang daripada Manado, Indonesia. Dia kahwin dengan Cina tu, keluarga Cina. Mereka peluk Islam dan mereka kahwin, habis satu keluarga tu peluk Islam. Sekali dia balik kampung tu, dia buat kenduri, nantikan berbondong-bondong isi borang nak masuk Islam. Dia buat kilang perusahaan, dia panggil kaum kerabat belah isteri dia di Manado tu, semua mai kerja dengan dia. Dia tanggung semuanya. Ini tuan-tuan sekalian, ada orang yang sedemikian rupa, hayyin layyin, hidupnya senantiasa bekerja untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Yang keempat, ketiga, qarib, orang yang mempunyai sikap murah, senyuman, mesra dan akrab terhadap orang lain. Dia mempunyai wajah yang berseri-seri dan selalu menyampaikan salam. Golongan yang keempat, ciri ahli syurga yang keempat, iaitu sahal, orang yang tidak menyukarkan sesuatu perkara, tidak suka berbelit-belit, tidak suka mengganggu orang lain, dan senantiasa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Jadi inilah antara golongan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dinyatakan sifat-sifatnya. Tuan-tuan boleh ambil buku ini sebagai hadiah daripada kami di Tahfiz Mandarin, Mahat Tahfiz Mandarin. Dan ada beberapa info-info, maklumat-maklumat lain, hadis-hadis, motivasi-motivasi yang lain yang berkaitan untuk kita dapat maklumat. InsyaAllah kita akan menu ahli syurga. Dia tengok tu, muka surat berapa tu, muka surat 18. Menu ahli syurga terlalu banyak, pelbagai buah-buahan, pelbagai jenis daging, daging burung, air kafur, minuman khamr, air halia salsabila, susu dan madu dan sebagainya. Kan? Jadi harta dunia ni kita tak apa nak boleh makan. Makan daging banyak dia boleh berbahaya. Makan berlebihan dia boleh berbahaya. Makan buah harta dunia pun menyakitkan. Sebab buah tu sentetik, buah tu dicampur dengan bahan racun dan sebagainya. Tapi insya-Allah dalam syurga semuanya menyihatkan. Mudah-mudahan Allah Taala redha untuk memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang itu dulu. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Moga-moga Allah Ta'ala terima daripada kita amal-amal saleh yang kita lakukan, bukan sekadar sepanjang Ramadan,
tetapi kita nak tengok kita ni benar-benar jadi hamba yang bertakwa ataupun tidak, tengok selepas daripada Ramadan ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, berkati sehingga habis Ramadan ini, dan Allah jadikan kita orang yang paling bertakwa, suami yang bertakwa, isteri yang bertakwa, rakyat yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, semuanya bertakwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri, sesebuah qaryah, sesebuah tempat itu bertakwa kepada Allah, pemimpinnya bertakwa, rakyatnya bertakwa, rajanya bertakwa, rakyat biasanya bertakwa, semuanya bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan buka pintu keberkatan sama ada di langit dan di bumi yang diberikan kepada penduduk setempat itu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan insan-insan yang mendapat keredaan daripada Allah. Buku ini saya hadiah pada tuan-tuan. Terpulanglah, awak nak tanya berapa ringgit, saya kata kos cetak tak sampai RM5, tapi tuan-tuan terpulanglah nak bagi berapa ringgit. Biasanya orang bagi RM10 satu, dan berapa lagi tuan-tuan nak bagi terpulang, ada nombor handphone saya di belakang, nombor akaun bank saya di belakang, nombor akaun Tafiz yang ada tertera di belakang untuk memudahkan tuan-tuan. Dan kalau ada tuan-tuan nak infak Ramadan ataupun nak infak pembangunan, dana pembangunan ini saya nak buat di Kulim tu ada banglo, satu banglo yang diberikan kepada kami, luas kawasannya. Saya nak buat reka bentuk bangunan itu. Dah pelajar semua, sedang belajar dah dekat hampir 2 bulan, pelajar-pelajar di sana. Lah ni cuma saya nak buat decoration tambahan untuk nak tarik perhatian orang Cina boleh masuk mai tempat kita. Saya nak buat gazebo, saya nak buat pintu gerbang Cina macam masjid Beijing, saya nak buat tanglong besar, nak buat kubah besar yang diperlukan kos yang sangat banyak jugalah diperlukan untuk kerja-kerja menaik taraf bangunan ini insya-Allah. Yang keduanya di belakang sana tu ada tabung dan juga ada jualan amal sedikit minyak yang saya bekalkan kepada tuan-tuan. Inilah dia minyak dia, Vibe Mist Oil. Saya buat sendiri, saya proses sendiri untuk tuan-tuan dapatkan. Harganya RM55 sebotol, 2 botol RM100, dan tuan-tuan boleh transfer ke dalam akaun yang tertera di flyers yang saya berikan. Untuk minyak tuan-tuan kena transfer dalam akaun ini, bank kertas ini. Untuk buku tuan-tuan transfer dalam di nombor akaun yang ada di buku. Jadi tuan-tuan boleh ambil dulu malam ni. Saya tak tulis nama apa, harap percaya pada tuan-tuan. Kena bayar cepatlah, mungkin besok pagi, besok petang boleh bayar. Lambat-lambat takut tak apa mujarab lah. Sebab biasanya yang duk pakai ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah yang kebas, lenguh, sakit sendi, sakit urat, di mana-mana saja, bubuh je, sapu je tuan-tuan sekalian. Boleh hadiah pada isteri, pada anak-anak, pada ibu ayah yang sebagainya. insya-Allah dia akan memberikan kesan yang sangat baik, segar lagi menyegarkan insya-Allah. Jadi terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas sumbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan ianya menjadi jambatan dan asbab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.